For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright. Assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers ni. Korang semua memang awesome guys. Yes, kita kembali lagi dengan video react kita. Okay guys, untuk kali ni aku nak react kepada satu isu yang sekarang ni tengah viral dan banyak orang memberkatakan tentang isu ni guys. Sebenarnya aku pandang isu ni sebagai satu isu yang sangat serius kerana ia melibatkan agama dan maruah. Dan seperti yang korang tahu, isu yang aku nak react kali ni adalah isu tentang Dai Syed yang dituduh merogol seorang gadis. Yes, kalau kita dengar pun ini adalah satu perkara yang serius guys. Ini bukan main-main. Pasal ia melibatkan tentang maruah orang dan ia juga melibatkan tentang adakah benda ni perkara yang betul ataupun tidak. Kalau tidak, ini adalah satu fitnah yang terbesar yang melanda kepada mangsa yang sedang terjadi pada Dai Syed ni. So untuk isu kali ni guys, kita tak boleh jatuh hukum kepada mana-mana pihak sebab benda ni masih lagi dalam siasatan polis dan apa yang kita boleh buat sekarang, kita perlu berlaku adil dan kita perlu berfikir dengan lebih rasional dan kita jangan terus melulu menjatuh hukum atas mana-mana pihak sebab kita tak tahu mana kebenaran dia. Tapi untuk kali ni, sebelum kita kupas isu ni, sebelum kita react lagi isu ni, aku nak react satu video daripada Kepengs tentang isu yang sedang viral melanda negara kita ni guys. So yes, tanpa melengah masa lagi, jom kita react dulu apa yang diperkatakan oleh Kepengs. So, korang dah sedia? Jom, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Video kali ni lain sikit. Aku nak cakap benda yang sangat penting. Baru-baru ni viral, gadis dakwa Dai Syed rogol kawan dia and bawa kawan dia pergi rumah. Aku nak beritahu korang something dan aku rasa memang aku kena beritahu benda ni. Actually aku dah tahu lama dah kes ni. Sebelum benda ni viral lagi, okay? Aku pernah jumpa Dai Syed. Dai Syed pernah DM aku and WhatsApp aku, ajak jumpa, lepak dengan dia apa semua. Lepas tu, sebulan lepas tu, iaitu bulan 1 tahun ni, perempuan DM aku. Perempuan ni adalah follower aku juga. Dia DM aku, dia cakap, you pernah jumpa Dai Syed hari tu. I nak beritahu sikit ni pasal Dai Syed. And dia macam ada something dia nak beritahu aku. Aku tak tahu, aku rasa macam nak tahu apa benda kan. So aku cakap, okay jom WhatsApp. Dia pun explain apa yang terjadi antara dia dengan Dai. So dia cerita daripada awal. Apa yang dia cerita tu sama dengan apa yang viral dekat Twitter itu. Dia cakap Dai Syed ajak dia jumpa sebab nak recruit dia as a dropship. Sebab time tu Dai Syed ada jual produk skincare, okay. So Dai Syed ajak dia jumpa untuk coaching dia, untuk jadi dropship. Tapi tengah malam, itu yang pelik coaching pasal bisnes apa semua. Tengok Dai Syed bawa dia pergi rumah. Last sekali terjadilah something bad. Tapi aku waktu tu macam tak percaya lah. Okay, Dai kot. Mana tahu kau fitnah ke kan. Aku pun minta bukti. Aku minta perempuan tu hantar screenshot. Dia chat dengan Dai Syed apa semua. And ada juga voice daripada Dai Syed. Dai Syed ada voice dia. Korang boleh dengar sendiri. Okay. Saya on the way ni tengok laju kereta. Gila-gila laju guys. Awak ni betul ke tak betul ni? Saya dah on the way ni. Cepatlah reply. Saya ni tak habis lagi tu. Biar saya lah. Kepada fan-fan Dai Syed, korang boleh dengar sendiri kan. Itu memang suara Dai Syed. Aku jumpa dia depan-depan kot. Aku tahu lah itu memang suara dia. Tapi aku still macam tak percaya lagi. So aku cakap, okay, kalau betul apa yang kau cakap ni betul, screenshot nombor yang tengah WhatsApp kau tu. Sebab aku ada nombor Dai Syed. Tapi Dai Syed pernah WhatsApp aku ada nombor betul dia. So perempuan tu screenshot and bagi aku, dan aku terkejut gila. Nombor tu dari depan sampai belakang memang sama. Itu memang nombor Dai Syed. Perempuan
perempuan tu mengadu, menangis-nangis apa semua, cakap tolonglah bela dia apa semua. Tapi aku cakap aku tak ada kuasa, aku bukan mangsa. So aku nasihatkan dia untuk buat report polis, tapi dia takut. Kalau diorang bagi tahu, diorang fikir ada ke orang nak percaya, sebab suspek tu da'i pun. Kalau kau suka dengan seorang perempuan tu, kau luahlah kepada dia, kerana cinta itu dibenarkan dalam agama Islam. Jangan kau kotorkan cinta itu dengan perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Yang buat aku trigger gila bila akak aku sendiri mengaku yang akak aku pernah kena DM dengan Dain Syed. Aku pun risau lah kan. Aku suruh dia screenshot lah apa yang Dain Syed DM dia. Okey, ni sebenarnya Syed ni kena DM akak. Okey, so ini memang akaun dia lah. Masa tahun lepas, dia bagi December. Oh thank you, power lah. Ajar lah. Kalau ajar pun pasal marketing jual produk. Bila nak belajar ni serius. Tak tahu nak ajar apa. Start nak belajar marketing lah. Salah orang lah nak belajar marketing Syed. Okay, so basically Syed DM akak aku, dia nak belajar marketing akak aku. So lepas tu dia ajak jumpa. Lepas tu dia teruskan game dia. Dia terus push akak aku, dia nak jumpa juga. Dia cakap sweet lah dengan Kepeng. Bila kita pula tiba-tiba baik. Serius weh, kena jumpa lah weh. First kali akak aku pun macam nak jumpa dengan dia. Tapi waktu ni akak aku cakap dia annoying juga lah. Akak aku cakap, dia ni betul ke berdakwah? Apa pasal tiba-tiba chat-chat macam ni kan? Lepas tu dia try hard juga. Meh lah jumpa. Lepas tu akak aku cakap busy akak. Lepas tu aku malah nak layan dengan dia, alhamdulillah. So daripada chat tu sendiri korang boleh tengok macam mana dia ajak perempuan ni nak jumpa. Tak pelik, asal dia try hard sangat nak jumpa. Aku waktu tu memang panas juga. Akak aku pula kau nak kacau kan. Tapi nasib baik tak jadi apa-apa. Nasib baik akak aku tak jumpa kau. Function aku buat video ni adalah untuk nasihat perempuan-perempuan kat luar sana supaya berhati-hati bila kenal dengan lelaki baru. Jangan mudah percaya dengan mana-mana lelaki yang korang baru kenal dekat sosial media. Walaupun lelaki tu nampak baik, walaupun dia nampak macam ustaz ke, jangan percaya. Ayah Dain Syed sendiri dah post dekat FB dia. Ayah dia sendiri cakap sekarang saya hanya mampu beri nasihat kepada individu yang bermuamalah dengan dia supaya berhati-hatilah, terutamanya pada wanita. Ayah dia sendiri cakap suruh korang berhati-hati bila chat dengan dia. Sebab apa ayah dia cakap macam tu? Sebab ayah dia lagi kenal dia. Yang fans Dain Syed ni duk sibuk backup dia, korang sendiri pun tak pernah jumpa dengan Dain Syed ni. Ayah dia lagi kenal dengan dia. And semalam heboh gila bila Dain Syed kena tangkap dengan polis untuk siasatan pukul 11 malam. Sebab dah ada mangsa yang report polis. Korang boleh baca sendiri kat laman web ni, pendakwah muda ditahan polis di Syaki rogol kenalan wanita. So aku dah baca artikel ni sampai habis. So kes perempuan ni ada masalah education lah. So dia kenal dengan ni dekat DM. So suspek ajak perempuan ni untuk jumpa, nak bagi kaunseling lah kononnya, bimbingan Islamik. Lepas tu jumpa, naik kereta BMW, lepak kedai apa semua, tengok-tengok sampai dekat rumah. Okay, suspek bawa perempuan ni masuk rumah, pak kena rogol. Time kena rogol tu memang perempuan tu trauma gila, tak dapat nak lawan. Aku baca sendiri dekat artikel ni, aku je sampaikan balik cerita kat artikel ni. Perempuan tu cakap perempuan tu tak dapat lawan, yang terperangkap dekat dalam rumah. Lepas tu pagi esok tu dah bangun tidur, suspek tu hantar perempuan ni dekat tepi lobi yang suruh balik sendiri naik grab. Macam tu je dia buat perempuan. Bro, aku malah nak mencarut, nanti aku dosa. So aku tahan je lah. Aku kesian gila dengan perempuan ni sebab dia dah lah depression. Lepas tu dia kena rogol pula. Of course lah dia trauma gila. Sampai dia ada tekanan mental, dia masuk hospital lah. Tapi dia sempat buat report polis. Alhamdulillah polis membuka mata tentang hal ni. So bagilah polis yang buat kerja ni. Aku harap polis dapat bagi tahu benda yang sebetul-betul. Aku buat video ni bukan sahaja nak jatuhkan orang. Kalau korang cakap aku dengki kat dia, buat apa aku nak dengki kat dia? Tak ada apa aku nak dengki kat dia pun. Aku lagi support pendakwah-pendakwah ni macam Abel Liu apa semua. Aku memang support gila diorang. Aku tak kisah kalau da'i ni dia nak pergi bergatal ke dia yang perempuan, itu hal dia. Tapi masalah dia sekarang ni, dia bawa agama Islam. Okay, agama aku, agama korang. Dia bawa agama Islam, tolong bawa betul-betul. Kalau dia buat benda macam ni, benda ni bukan main-main punya benda tu. Aku sayang agama aku. Aku tak nak sebabkan seorang da'i ni semua pendakwah lain kena tempias. Aku tak nak sebab seorang da'i ni semua pendakwah lain yang bertungkus-lungus sampaikan dakwah betul-betul, yang ikhlas sampaikan dakwah betul-betul, orang dah tak percaya dengan semua pendakwah-pendakwah ni sebab seekor mamat ni.
Kepada semua perempuan, mangsa-mangsa tu, kalau korang betul-betul terkena game dengan mamat ni, aku nasihatkan korang pergi report polis sekarang juga. Jangan takut, okey? Jangan takut dengan fan-fans dia apa semua, jangan takut lah. Pergi je report polis. Kalau tak ada siapa-siapa nak backup korang, just percaya Allah dengan korang. Pergi report polis. Bawa semua bukti dia. Bawa semua bukti yang dichat korang apa semua, korang bawa pergi balai report polis. Itu je solution. Sebab aku bukan mangsa, aku tak boleh buat apa. Korang bantulah polis. Dah senangkan kerja polis lah, sebab polis ada banyak bukti. And ayah dan Syed juga pernah cakap, bagi mereka yang pernah menghubungi untuk mengadu kepada saya, pergilah lapor kepada pihak berkuasa untuk disiasat dan diambil tindakan sewajarnya. Saya memberi jaminan, saya tidak akan sama sekali mempertahankan atau menyebelahi anak saya sekiranya dia memang melakukan kesalahan tersebut. So lastly, aku nak nasihat kepada Dan Syed, kalau benda ni betul, aku nak nasihatkan kau, sebenarnya apa yang jadi ni kau anggaplah sebagai teguran yang paling baik Allah boleh bagi kat kau. Dia bagi balasan insiden ke apa, kau tak sempat nak bertaubat, pisang weh. Tapi ni dah sebaik-baik teguran. Allah bagi petunjuk dengan gerakkan hati perempuan tu untuk report, supaya untuk ubah diri kau. Belum terlambat untuk kau bertaubat dan minta maaf dekat semua perempuan-perempuan tu. Belum terlambat tau untuk kau minta maaf dekat semua perempuan-perempuan tu. Tolong. Jangan kalau kau bersalah, kau report polis, acah-acah macam kau betul, lepas tu kau suruh perempuan-perempuan tu pula untuk minta maaf dengan kau. Ya, aku tahu kau memang influencer, ada fan atau apa semua, tapi Allah Maha mengetahui perkara yang sebenarnya. Ingat Allah sentiasa bela hamba-Nya yang benar. So itu saja. Assalamualaikum. Peace. Wow. Okay guys, itu daripada YouTube Kepengs. Dia bagi satu semacam penjelasan mengenai isu. Aku special je. Aku tak nak cakap apa guys. Isu ni sebenarnya adalah satu isu yang serius guys. Pasal apa aku cakap serius? Pasal ia melibatkan agama guys. Apabila ia melibatkan agama Islam, so benda tu dah jadi satu tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk mempertahankan agama kita. Okey, aku tak nak menuduh siapa betul, siapa salah. Pasal benda ni dia masih dalam proses siasatan lagi. Jadi kita tak tahu adakah betul Dai Syed ni bersalah atau di sebaliknya. Tapi apa yang boleh kita ambil adalah sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh belajar kat sini guys. Kalau korang perasan kan, kebelakangan ni banyak sangat isu-isu pasal pendakwah selebriti ni. Tak kisahlah dai ke atau PU ke, kita banyak sangat dengar cerita-cerita yang kurang enak. Sebab kenapa kurang enak? Pasal ia berkaitan dengan mereka itu yang mereka gelar pendakwah selebriti atau pendakwah media sosial. So kita faham seorang pendakwah ni dia harus clean daripada cerita-cerita yang kita tak nak dengarkan. Tapi sebagai seorang manusia ni dia tak akan lari daripada buat kesilapan guys. Aku bukan nak bercerita pasal orang lain, ni aku nak mengingatkan pada diri aku sendiri juga. Kita ni guys, sebenarnya kalau Allah tak tutup aib kita, macam aku ni contoh, kalau Allah tak tutupkan aib aku, orang tak nak kawan dengan aku guys. Allah jaga kita guys, sebab Allah sayang kita. Betul cakap Kepeng tu, Allah bagi teguran kalau betul isu ni betul-betul terjadi. Kalau betul, aku tak cakap betul, aku cakap kalau betul memang benda ni berlaku, ini adalah teguran untuk Dai Syed. Sebab betul lah dia cakap, sebaik-baik teguran lah, daripada tiba-tiba kita mati macam tu je. Itu lebih bahaya guys. Kita tak sempat nak bertaubat atau apa semacam tu. Tapi dalam isu ni, ini adalah isu yang serius pasal ia melibatkan satu, agama Islam, dan dua, ia melibatkan tentang maruah seorang perempuan. Dan ketiga, kalau ternyata ini semua adalah salah dan tidak pernah terjadi pun, ia melibatkan tentang maruah dan fitnah. So benda ni sangat-sangat besar dan perlu diadili dengan sebaik mungkin. Aku tak sebelah mana-mana pihak, tapi aku menyebelahi di pihak yang benar. Cumanya sekarang kita tak tahu siapakah yang berada pihak yang benar. Sebab bila kita dengar, kita akan jadi marah guys. Pasal kenapa kita marah? Kalau benda ni bukan melibatkan seorang pendakwah atau orang biasa, kita tak terasa begitu geram guys.
bila ia melibatkan seorang pendakwah selebriti, dan kita tahu dakwah ni adalah orang-orang yang buat kerja Allah, yang menyebarkan kerja Allah. Takkan orang yang nak menyebarkan kerja Allah buat kerja-kerja terkutuk macam tu. So ini yang buat kita rasa marah. Aku bukanlah nak sebelahkan pendakwah bebas ni atau pendakwah social media ni, tak guys. Tapi berdasarkan pengalaman aku guys, aku dah keluar banyak kali dengan Karkun atau tabligh. Honestly aku rasa mereka itulah adalah pendakwah yang terbaik. Pasal apa? Mereka bila keluar berdakwah, mereka tidak mengharapkan duit langsung guys. In fact, setiap Karkun tu, setiap orang-orang tabligh yang keluar berdakwah, mereka guna duit diorang sendiri. Diorang tak perlu nak jadi influencer atau nak jadi famous atau popular dekat media sosial untuk menarik orang dakwah. Diorang sekadar cukup pergi menjenguk orang ke rumah untuk mengajak ke masjid. Dan aku lalui benda tu guys. Yang seronok tentang keluarnya tabligh ni guys, di situ kau hanya bercerita tentang kebesaran Allah. Kau takkan cerita langsung pasal dunia. Dan aku kena jujur dengan korang, memang ada satu ketika bila aku keluar dengan golongan-golongan tabligh ni, aku lupa dunia kejap. Dan apa yang aku nak adalah akhirat. Tapi itulah dia kalau namanya manusia guys, kenapa kita dihidupkan di muka bumi ni? Memang kita dijadikan Allah hanyalah untuk beribadat kepada Allah. Tapi kalau kau tak balance dengan dunia pun rugi juga. For what kau dihidupkan di muka bumi Allah ni? Untuk kenal Allah, kau kena kenal dunia ni. Bila kau dah kenal dunia ni, kau tahu baik buruk, kau tahu apa yang terjadi pada diri kau kalau kau buat sesuatu yang buruk, of course kau akan lebih mengenali Allah. So berbalik-balik pada isu Da'i Said ni guys, ini sesuatu yang sangat serius yang aku rasa orang kena ambil prihatin. Kalau asal namanya lelaki, bukan lelaki, asal namanya manusia, memang tak lekang daripada buat kesilapan. Cuma yang aku kurang setuju ni guys, aku rasa adalah lebih baik kalau benda ni berlaku, selepas ni tolonglah mana-mana program TV, kalau ada program seumpama dakwah macam tu, jangan benarkan mereka guna nama, tak kisahlah PU ke, da'i ke, pasal kita tak tahu adakah mereka ni betul-betul layak atau tidak. Kalau betul-betul nak, kau pergi jadi ustaz. Sebab dia ada saluran yang betul untuk kau jadi ustaz, baru kau dapat title ustaz tu. Sebab memang ada orang cakap, sama juga macam orang tabligh, orang Karkun ni, dia bukan boleh pergi suka-suka berdakwah, dia bukan ada kelayakan. Banyak aku dengar macam tu. Tetapi guys, untuk menyebarkan agama Allah ni, kau perlu strong. Memang kalau di Malaysia ni kau perlu kelayakan, pasal dia tak nak nanti kau menyebarkan benda-benda yang tak betul. Tapi takkanlah sebutir ayat pun kau tak dibenarkan untuk buat kebaikan. So ini yang aku cuba nak tekankan. Kalaulah jadi macam ni, sebaiknya lebih baik lepas ni kita jangan guna nama-nama da'i ke atau PU ke atau semacam tu. Elok kalau nak jadi pendakwah, kau tu jadi ustaz. And then itu lebih sebab apa? Aku tak nak orang-orang yang tak berkelayakan mengguna title tu untuk kepentingan diri sendiri guys. Ni guys, aku jujur dengan korang. Aku sebenarnya lebih selesa berkawan dengan orang yang jahil tapi dia jujur. Dia tunggang langgang hidup dia minum, dia apa, tapi dalam hati dia, aku nak taubat bro. Tapi bila Allah nak bagi pintu hati aku terbuka, aku lebih suka berkawan dengan orang macam tu. Pasal apa? Di dalam kejahilan dia guys, di dalam dia tu rosak, dia nak kembali kepada jalan Allah, dia nak kembali kepada fitrah, daripada aku berkawan dengan orang yang rasa dia alim, dia rasa dialah yang terbaik. Dan sebaliknya, mereka ni adalah orang yang munafik. Bila orang yang macam ni, of course dia tidak terlintas langsung dalam diri dia nak bertobat. Pasal apa? Dia rasa dia betul. So kalau kau tanya aku, sejujurnya aku lebih suka berkawan dengan orang yang transparent, yang aku boleh nampak apa kelemahan dia dan dia tahu apa kelemahan dia. So dalam isu ni guys, aku memang tak suka orang yang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Sebab tu kalau dulu orang nampak aku lebih kepada orang tabligh, dan bukan aku menghilangkan imej tu, tidak. Aku tak nak nanti orang salah anggap. Dan kau kena faham, bila orang ni Allah bagi ujian dia bermacam-macam. Kadang-kadang dalam solat kita pun Allah bagi ujian. Pasal apa? Bila kita solat, kita akan ada rasa riak. Itu pun dah salah guys. Itu pun dah salah. Jadi aku tak nak bila aku bawa agama ni, nanti lama-kelamaan aku ada rasa macam aku dah start riak. Akulah yang terbaik. Akulah yang terbaik. Ini aku tak nak guys. So sebaiknya kau jadilah manusia yang baik dengan manusia dan manusia yang taat pada Allah. Kau buat benda yang wajib. Itu pada aku dah cukup. Kau solat 5 waktu, kau bayar zakat, kau berpuasa.
Dan aku ingat ada satu hadis, ada satu hamba Allah ni datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia tanya dengan baginda Rasulullah, apa yang dia perlu buat kalau dia jadi seorang Islam. So untuk jadi seorang Muslim, dia kena bersolat, kata Rasulullah, dia kena menunaikan zakat, dia kena berpuasa dan semacam itulah yang benda yang wajib. Dan lelaki ni cakap dia akan buat, dia tak akan lebih, dia tak akan kurangkan pun. Kalau itulah apa yang dia kena buat. Dan apabila lelaki ni beredar, Rasulullah cakap dengan para sahabat, demi Allah, kalau lelaki tu buat apa yang dia cakap, dia adalah termasuk golongan orang yang ahli syurga. Simple guys, simple. Yang paling penting, kau berbuat baik kepada manusia. Sebab manusia ni, kita belum tentu dia ada sifat pemaaf. Tapi Allah guys, dia sifat pemaaf dia luar biasa. Sifat penyayang dia luar biasa. Kita ni, kau tak payah cerita pasal kita orang Islam. Bila bercerita tentang orang kafir guys, orang yang menentang Allah, nampak terang dan jelas, tapi Allah bagi dia makan lagi, Allah bagi dia nikmat kehidupan lagi, padahal dia penentang Allah. Allah tetap sayangkan dia. Sebab kalau Allah tak sayang dia, dah lama dah Allah tarik rezeki dia. Ini kan kita hamba Allah yang beragama Islam, yang mengikut apa yang kehendak Allah. Itu Masya Allah guys, itu lebih luar biasa. So aku kalau nak cerita pasal, okay guys, aku ada satu cerita yang aku nak share dengan korang. Korang nampak belakang ni, anugerah ni. Ni satu-satunya anugerah yang aku pernah menang. Ini satu je guys, satu-satunya anugerah yang aku berjaya menang. Okay, ini cerita, ini ada cerita dia. Waktu aku keluar dengan golongan tabligh ni, dengan geng-geng tabligh ni lah, diorang banyak ajarkan aku amalan-amalan yang bagus untuk kita amalkan. Dan ada seorang sahabat ni, dia share dengan aku satu amalan. Pierre, kalau kau nak sesuatu, kau amalkan amalan ni. Aku cakap, amalan apa? Dia suruh aku buat solat sunat tasbih. So kau tahu solat sunat tasbih ni macam mana? Kalau tak tahu, kau google. Okay, solat sunat tasbih ni guys, miracle guys. Dia suruh aku buat 11 hari berturut-turut. So aku pun buat. Dia cakap, kalau kau nak sesuatu apa yang kau hajat, kau buat. So aku pun buat. Buat tu pasal aku, okay, mungkin aku nak saja, time tu aku saja nak try betul ke apa yang dimaksudkan tu. Aku pun buat. So di dalam aku melakukan amalan solat sunat tasbih tu guys, aku berhajatkan, ya Allah Tuhanku, ya Allah, aku ni dah lama juga dalam industri, tapi aku tak pernah menang pun. Aku terasa teringin sekali je nak menang, nak naik atas pentas tu, nak pegang anugerah. Itu je ya Allah. So aku hari-hari itu yang aku hajatkan. Sebenarnya aku nak cuba aja. Aku cakap, ya Allah, inilah yang aku nak. Kalau kau tunaikan permintaan aku janji ya Allah, di atas pentas tu aku akan dakwah. So aku buat benda tu setiap hari dan Masya Allah guys, ini sesuatu yang luar biasa yang pernah terjadi pada aku. Beberapa hari sebelum anugerah tu nak dilangsungkan, aku dapat panggilan. Cakap, Assalamualaikum Pierre, kami daripada Anugerah Sprint. So sebenarnya kita nak beritahu yang you sebenarnya telah dicalon dan menang dalam kategori kategori Anugerah Yasmin Ahmad. Dan kita tahu Anugerah Yasmin Ahmad sekarang ni dah tak ada. Dia sempat beberapa orang pernah menang, seperti Sam, seperti Jack Victor, ada beberapa orang dan termasuk aku. So anugerah ni dia menghargai karyawan-karyawan muda yang telah melakukan sesuatu untuk industri. So aku terkejut guys, aku tergamam. Dan yang terakhir sekali, ini yang paling penting. Tujuan saya hari ini, saya datang ke sini, apa yang saya ingin katakan, anugerah yang paling hebat adalah kalimah la ilaha illallah yang Allah berikan pada kita, letak dalam hati kita. Jagalah kalimah ini, carilah ia, kerana itulah kebenaran yang sebenar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Peace, love Allah, love Muhammad. Masya Allah, apa yang dikatakan tu memang betul. Dan bila aku dah buat promise dengan Allah, aku kena tunaikan. Dan sebab aku dah berjanji. So itulah terjadinya pada satu ketika. Kalau korang pernah tengok, pernah viral apabila aku naik ke pentas, aku mengajak orang untuk menjaga kita punya kalimah la ilaha illallah. Pasal inilah kalimah, inilah kunci kita kepada hari akhirat. Sebab orang yang tak ada kunci ni guys, orang yang tak ada kalimah ni,
dia takkan dapat kunci tu. So ini adalah kemenangan yang sebenarnya. So apabila aku naik atas pentas, aku pun menunaikan janji aku, time tu aku rasa relief. Aku cakap sebenarnya dalam kehidupan kita ni, apa yang kita ada sekarang ni adalah satu permainan aja. Sebab apabila kita dihidupkan di akhirat nanti, seperti aku berlakon banyak filem, aku mengarah satu filem. Bila aku sedar nanti, itu hanya sekadar permainan aja. Benda tu nothing, tak serius pun. Kalau compare dengan perjuangan yang sebenar itu adalah mendakwah kepada orang yang tak dapat hidayah sehingga dia dapat hidayah. Itu memang sangat luar biasa. Sebab tu sebenarnya aku respect kepada pendakwah-pendakwah kat luar sana yang betul ikhlas, yang begitu jujur, yang begitu menghendakkan sesuatu pada Allah, dan mereka berjuang untuk mendakwah kepada orang-orang, tak kisahlah orang Islam atau orang bukan Islam. Cuma yang aku marah ni apabila ada orang yang mengguna nama dan title pendakwah, tapi sebaliknya mereka itu lebih kepada ingin kehidupan glamour dan semacam tu. Kalau macam tu guys, aku rasa adalah sebaiknya jangan guna title-title yang tak sepatutnya. Kalau nak jadi tu jadi ustaz. Ini pendapat aku. So ya guys, untuk isu kali ni aku sangat terkejut dan terkesan kerana ia melibatkan agama kita guys. Dan apabila ia melibatkan tentang agama Islam, ini sesuatu yang serius dan kita tidak boleh pandang ringan tentang isu ni. So semoga perkara ini dapat diadili dengan sebaik mungkin. Siapa yang bersalah, kita kena adili dengan sebaiknya. Pasal bukan senang nak jatuh hukum guys. Pasal ia memerlukan saksi-saksi guys. Dan kita tak tahu adakah saksi-saksi itu memang betul ada. Dan kita perlu dapatkan bukti-bukti yang sebaiknya. Dan pendek cerita, biar polis jalankan siasatan, itu yang sebaiknya. So ya guys, untuk isu kali ni adalah isu yang sebenarnya luar daripada konteks atau konten yang selalu aku videokan di channel On The Riders. Tapi saja aku nak sharekan, bukan pandangan lah, tapi aku nak react kepada isu yang aku rasa sangat besar ni, dan semua orang kena ambil serius tentang benda ni, dan aku harap benda ni tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. So sama-sama kita jaga diri kita guys. Dan paling penting, apabila kita jaga hubungan kita dengan manusia, insyaAllah hubungan kita dengan Allah pun akan menjadi lebih baik. So ya guys, korang stay safe, jaga diri baik-baik. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Masalah COVID tak selesai lagi. Dan kita jumpa untuk next video kita, okay? Right, kita jumpa lagi guys. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel On The Brothers. Korang semua memang awesome guys. Bye.